menjayakan pertandingan yang akan ada. Okay, so untuk saya, saya sebagai moderator hari ini iaitu Heli Frieden Supada daripada SMK Taman Selasih, sebagai pegawai teknikal negeri, untuk Junior STEM Coding Challenge. Seterusnya saya akan memberikan laluan untuk ucapan haluan yang akan disampaikan oleh Encik Zulkifli Zulkifli sebagai penolong pengarah pembangunan bakat murid dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Juga merangkap sebagai pengerusi Jawatankuasa Task Force Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Saya serahkan kepada Encik Zul untuk ucapan haluan. Okey, boleh dengar? Cik Eli? Ya, boleh dengar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini yang berusaha berceramah kita pada hari ini. Tuan Muhammad Syukri bin Ahmad daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, Johor. Selamat datang, Tuan. Terima kasih jemput. Okey, baik. Seterusnya rakan-rakan teknikal yang membantu saya untuk bengkel pada hari ini yang membantu untuk Carnival STEM peringkat negeri Kedah pada tahun 2021 dan seterusnya guru-guru, waris-waris dan juga murid-murid yang hadir pada bengkel Scratch for Gaming pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada semua yang ada pada hari ini. Saya tak akan bercakap banyak, cuma saya nak bagi sedikit sahaja penerangan berkaitan dengan apa yang akan berlaku sepanjang hari ini. Baik, bengkel Scratch for Gaming ini adalah satu bengkel di mana kita akan mempelajari berkaitan bahasa ataupun program Scratch, programming Scratch yang akan digunakan untuk pertandingan Junior STEM Coding Challenge pada tahun ini. Dan untuk makluman, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak murid yang ada pada hari ini, bengkel Scratch for Gaming ini adalah satu bengkel di mana semua pihak termasuk guru, murid dan juga waris akan mempelajari asas berkaitan dengan Scratch yang boleh digunakan untuk menyertai pertandingan Junior STEM Coding Challenge. Junior STEM Coding Challenge ini terbuka kepada semua murid darjah 4, 5 dan 6 iaitu murid tahap 2 dan pertandingan ini sangat-sangat baiklah untuk murid-murid untuk mempelajari Scratch dan menghasilkan satu learning gaming yang boleh kita sebarluaskan kepada murid-murid lain di seluruh bukan setakat di seluruh negeri Kedah, malah permainan ataupun gaming yang dicipta oleh murid-murid negeri Kedah ini dapat dikongsikan dengan seluruh negara dan juga seluruh dunia. Jadi bertepatan dengan hasrat inisiatif 49 iaitu pengukuhan pendidikan STEM yang ada di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi apa yang kita rancangkan pada hari ini adalah bertepatan dengan dasar pendidikan negara, adalah bertepatan dengan apa yang kita hasratkan iaitu kita nak murid-murid kita di negeri Kedah ini sentiasa bersedia untuk masa hadapan. Jadi programming ataupun pengaturcaraan ini adalah satu program di mana ataupun satu skill di mana sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak murid kita pada masa kini, di mana kebanyakan kerjaya-kerjaya pada 10 tahun lagi akan melibatkan programming, akan melibatkan pengaturcaraan pelajari pada hari ini, anak murid yang berada dalam bengkel hari ini dan kepada semua guru. Jadi saya mengharapkan agar apa yang disampaikan dan apa yang kita cuba lakukan
untuk guru-guru, murid-murid negeri Kedah ini dapat menjadi satu batu loncatan kepada anak murid dan juga guru-guru untuk menghasilkan ataupun menghantar penyertaan gaming untuk Junior STEM Coding Challenge ini, kerana kita masih extend lagi pertandingan kita sehingga 30 Ogos 2021. Jadi tuan-tuan perempuan, guru-guru dan juga anak-anak murid sebenarnya mempunyai masa yang masih mempunyai masa untuk menghasilkan satu game yang menarik yang kita dapat masukkan ke dalam Coding Challenge. Daripada saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan selaku pengerusi Jawatan Kuasa Task Force Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman ingin mengucapkan selamat berbengkel. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan pertandingan Junior STEM Coding Challenge ataupun ada apa-apa persoalan berkaitan dengan Scratch ini, kita akan buka sesi soal jawab selepas tamat ceramah yang disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini. Dan sekiranya ada juga persoalan berkaitan dengan mana-mana pertandingan, okey, sekiranya perlukan jawapan, maka tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertanyakan di sini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya rasa itu saja ucapan aluan saya pada hari ini, dan seterusnya saya serahkan kepada Encik Eli selaku moderator pada bengkel hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, okey. Saya harap skrin saya masih boleh tengok dulu kejap. Okey, saya present dulu sikit. Okey. Okey, semua skrin masih nampak tak? Boleh nampak tentative program kita? Okey. Boleh, Cikgu. Ya, boleh ya. Okey, tentative kita, okey, kejap lagi kita akan start. Jadi sebelum tu, okey, untuk pendaftaran, okey, link pendaftaran boleh ambil dulu. Okey, untuk pendaftaran bengkel untuk hari ini, ambil dulu screenshot. Nanti belakang kita akan ada lagi untuk yang pendaftaran ni untuk dapatkan pendaftaran untuk SPL KMG tu. Okey. Alright. Okey. So, seterusnya saya serahkan terus kepada kita punya penceramah kita hari ini. Okey, penceramah kita hari ini iaitu kepada Tis Muhammad Sukri bin Ahmad, okey, daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Pusat Pengajian Diploma Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk kita punya bengkel hari ini iaitu tajuk Scratch for Gaming. Saya serahkan terus. Okey. Okey, terima kasih Tuan Moderator ya. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, nama saya Muhammad Syukri bin Ahmad. Okey, so hari ini saya nak berkongsi lah ya. Macam mana kita nak buat Scratch ni sebenarnya Scratch ni pun ada dalam silibus pembelajaran. Okey, tapi kita nak buat lebih seronok sikit, iaitu kita akan cuba buat game lah. Tapi kita akan mula dengan yang basics Akan mula dengan basics dulu. Okey, so okey, sepatutnya boleh nampak screen Scratch ni Okey, Scratch ni ada dua cara sebenarnya kita boleh buat programming dia. Satu menggunakan online punya ni, yang saya akan tunjuk hari ni ialah online yang saya tunjuk ni online. Okey, selain daripada online, kita juga boleh buat offline. Kalau offline kita kena download. Notanya saya dah bagi pada urus dia, nanti mungkin dia boleh share lah macam mana nak guna dua-dua method ni. Tapi untuk kelas petang ni, saya akan tunjuk yang guna online ni. Okey, kenapa saya suka guna online? Okey, sebab kita mudah nak sharing projek dan kita mudah nak tengok contoh-contoh projek. Kalau kita buat ni sama-sama kan, sebab projek ni saya tak salah saya dia dalam kumpulan. Tu nak buat bersama. Okey, ada kawan yang buat untuk bahagian satu, ada kawan yang buat bahagian dua. So senang nak collaborate. Tu pasal saya suka guna yang online. Cumanya yang guna online ni, okey, yang guna online ni kita perlu ada internet connection. Okey. Bila kita guna online ni, kita juga perlu daftar akaun.
daftar akaun tu kena buat. Saya juga telah bagi nota untuk macam mana cara nak buat akaun tu lah kepada Rustia, nanti boleh share lah. So bila kita dah ada akaun, kita boleh start buat satu projek. Okay, so let's go to create. Okay, let's go to create. Okay, so boleh nampak ni create ni. Okay, so dia akan creating program, dia akan start dengan dashboard dia. Okay, semua boleh nampak screen ni? Ya, masih nampak semua. Alright, okay. So, bila kita start, okay, programming ni tak susah sebenarnya. Jangan risau, programming tak susah. Dan kita boleh ada macam-macam solution untuk satu-satu problem tu. Jangan kata saya punya yang terbaik. Tak, mungkin tiba-tiba murid-murid buat, tiba-tiba lagi cara yang lagi mudah. Pakailah cara yang mudah. Jangan susah-susahkan. Kita pilih cara yang mudah. Okay. Bila kita start dengan scratch ni, okay, ada beberapa perkara yang yang perlu kita ambil perhatian. Satu ialah atas ni nama projek. Okay, atas ni nama projek. Okay, biasakan namakan projek. Projek 1. Okay, projek 1. Okay, jadi kita mudah nak tengok balik projek ni nanti. Jadi kita tahu ini projek 1. Okay, bila kita nak modify projek 1 ni, kita jangan terus buat kita akan save as. Jadi saya tunjuklah apa maksud dia save as tu. Okey, ini kemudian. Okey, kita kena namakan yang pertama. Yang kedua, tepi-tepi ni ialah semua coding yang kita boleh guna untuk projek kita. Okey, ini ialah tempat kita tengok apa yang berlaku pada coding tu. Okey, apa yang sekarang berlaku, apa yang sekarang kita nampak ialah seekor kucing. Okey, kucing ni tak ada buat apa. Okey, sebab kita tak bagi tahu kucing ni kena buat apa. Okey. So kita kena masukkan coding, baru kucing ni akan buat apa yang kita bagi dalam coding tu lah. Okay. Sekarang yang paling mudah, kita akan cuba buat kucing ni bergerak ke hadapan. Okay. Kucing ni bergerak ke hadapan, maksud dia gerak ke kanan sebab dia menghadap ke kanan. So gerak ke hadapan dia ialah ke kanan. Kalau dia menghadap ke kiri, gerak ke hadapan dia akan bergerak ke kiri. Okay, kita tengok efek dia. Okay. So kita akan guna first kali atas ni. Move 10 step. Okay, ini dia akan bergerak 10 step ke hadapan, 10 langkah ke hadapan. Okay, saya letak dalam kawasan ni. Tapi tak ada apa berlaku. Sebab dia kena ada something yang trigger benda ni, baru dia akan buat 10 step ni. Okay, so benda-benda untuk trigger tu, dia duduk bawah event. Okay, tengok event. Event ni bentuk dia pelik sikit, dia ada macam lekuk dekat atas. Maknanya dia ialah permulaan kod. Yang ni dia tak ada lekuk dekat atas. So macam ni dia ada lekuk kat atas. So dia ialah dikira sebagai permulaan kod. Okey, kita ambil atas sekali. Dia kata when green flag check, ni nama dia green flag. Green flag ni bendera hijau ni yang ni atas ni. Maknanya bila saya klik benda ni, dia akan buat kod yang bawah ni. Okey, bila saya klik, dia akan buat. Pak kucing tu bergerak. Saya klik lagi, dia akan gerak lagi. Klik lagi, dia akan gerak lagi. Klik lagi, dia akan gerak lagi. Okey. So, sama ada saya klik hijau ni ataupun saya juga boleh dengan cara saya klik yang ni. Saya double klik yang ni pun dia ikut. Nampak? Saya double klik kat sini pun boleh. Okey. Dan satu lagi function scratch ni, kalau kita klik hijau ni, tengok juga dekat ni blok bila saya klik hijau ni, dia akan macam berkelip. Ini satu cara kita nak tahu apa yang kita buat tu trigger dekat bahagian mana kod tu. Jadi kalau kita nak buat troubleshoot je senang. Kita tahu apa yang berlaku tu dekat bahagian kod yang mana. Okay. So, sekarang kucing kita dah bergerak jauh ke hadapan. Okay, so kita nak bawa dia ke belakang balik. So, kita boleh letak sini negatif. Okay, negatif 20 katakan. So, bila saya tekan ni, dia gerak belakang dengan lebih laju. Negatif 20. Okay. Boleh So, seterusnya saya nak buat kucing ni bergerak secara automatik. Dia akan gerak 20 step ke sebelah kanan. Lepas tu dia akan reverse balik 20 step ke sebelah kiri. Okey, ke belakang lah. Undur ke belakang. So sini 20. Okey, duplicate. Letak. Negatif 20. So mari tengok apa jadi. Okey, bila kita tekan ni, tak ada apa berlaku. Okay, tak ada apa berlaku.
sebenarnya ada yang berlaku, kita tak nampak. Sebab dalam coding benda berlaku dengan cepat. Jadi kena ingat, dalam coding benda yang berlaku dengan cepat. Jadi kita kena letak wait ataupun delay. So tengok apa berlaku bila saya tekan ni. Nampak? Dia gerak ke depan, tunggu satu saat baru dia balik ke belakang. Jadi dalam programming kadang-kadang kita kena letak delay. Okey, barulah kita nampak benda tu bergerak. Okey. Sekarang ni saya nak buat supaya dia bergerak sampai hujung dan patah balik. Lepas tu gerak sampai hujung dan patah balik. Okey. So, saya akan gerak move 20 step. So, saya keluarkan yang dulu. Move 20 step sampai dekat hujung. Okay, move 20 step sampai dekat hujung. Tapi takkanlah saya nak buat banyak-banyak. Takkanlah saya nak ulang banyak-banyak kan letak macam ni. Move duplicate kan. Tak ni lah, tak efisien lah coding saya. So, saya boleh guna dalam control ni, saya boleh guna repeat. Okay, tengok apa jadi kalau saya guna repeat Repeat 10 sebanyak 20. Okay, saya letak kucing ni kat tengah. Kat sini balik. Apa berlaku bila tekan hijau. Nampak? Okay, kucing tu bergerak sebanyak 200 step. Kenapa 200? 20 darab 10 kali. Tapi tengok gerakan kucing tu juga. Kucing tu macam berjalan kejap, jalan 10 berhenti, jalan 20 berhenti, jalan 20 berhenti, jalan 20 berhenti. Dia tak direct jalan macam kalau kita buat macam ni. Kalau let's say kita kata jalan 200 jalan 200 direct. Dia terus keluar, saya tak nampak pun pergerakan dia. Okey. So ini penting. Jadi kalau kita nak buat dia bergerak 200 langkah, so instead of kita buat 10 darab 20, kita boleh buat let's say 100 darab 2. So kita tengok apa efek dia dekat kucing ni. Nampak? Jarak pergerakan masih sama, tapi cara bergerak dia dah berbeza. Okey. So itu ini benda-benda dalam programming ni kita cara belajar dia ialah kita try dan tengok apa berlaku dan kita make sense of apa yang perubahan yang berlaku dan apa yang kita buat daripada situ kita boleh belajar. Okey. So sekarang ni saya nak buat supaya dia move. Okey, saya tak nak pakai repeat. Saya nak move until saya nak move 2 step. Dia sentiasa akan bergerak 2 step sampai dia langgar tepi ni. Okey, macam mana kita nak bagi tahu kucing ni dia dah langgar tepi ni. So dia kena sensing. Sensing ni macam mengesan lah. Okey, repeat until touching. Ada nampak arrow ni maksud dia touching edge. Okey, kita letak kucing ni dekat sini. Kita tekan hijau. Kucing ni jalan. Okey, sampai dia berlaga, dia stop. Maknanya dia punya misai ni langgar je, dia stop. Maknanya dia dah keluar daripada loop yang ni. Dia akan buat benda yang dekat bawah ni. So dekat bawah ni apa saya nak buat ialah saya nak dia reverse pula. Maknanya lepas dia dah terlanggar ni, saya nak dia reverse ke belakang. Sampai dia langgar dinding yang belakang ni pula. Okey. Jadi saya duplicate balik yang ni. Okey, letak dekat bawah ni. So ini saya buat negatif 2. Okey. So tengok apa jadi. Kena letak sini dulu. Okey. Okey. Dia tak berlaku seperti apa yang kita nak. Sebab sekarang ni dia dah touching. So bawah ni dia dah memang touching. Sebab bila touching edge, dia tak tahu dia touching edge yang mana. Kiri dan kanan, atas bawah sama je. Okey. Jadi untuk ini berlaku, kita kena movekan dia sikit ke belakang baru dia boleh move. Okey, kita movekan sikit dia ke belakang supaya dia tak touching. Lepas baru dia boleh buat. Okey, kita tak balik. Okey. Okey, so itu cara Scratch buat sensing. Okey, kalau kita nak dia berterusan, okey, kita letak duplicate lagi sini, letak ke bawah ni.
So ini jadikan positif balik. Okey, ini jadikan positif. Ini dua ni lambat sangat lah, saya letak 10 lah untuk semua ni, baru nampak cepat sikit dia jalan. Okey. Okey, okey tak jalan. 10 negatif 10. Oh sini negatif patutnya. Okay, patutlah tak jalan. Okey, negatif. Okey, jalan. Okey, tapi dia tak berlaku berterusan. Okey, kalau nak berlaku berterusan, kita tambah lagi satu kontrol luar sekali iaitu forever. Forever ni dia akan sentiasa berjalan. So letak dekat sini. Dekat sini. Okey, so kucing kita dah berjalan kiri dan kanan. So kita dah buat apa yang kita kata sebagai kawalan jujukan, okey, kawalan untuk apa pilihan dan kawalan ulangan. Dah settle kat sini. Okey. Jelas tak ini? Okey, harapnya jelas Okey. So sekarang ni saya nak buat kucing ni. Okeylah kita sekarang ni bila kita nak buat game, kita tak nak kucing ni jalan automatik, kita nak kontrol kucing ni. Okey. So kita nak kontrol kucing ni. Okey. So kita guna dekat dalam event juga ada benda yang kita namakan ni. Okey. Ni when space key is pressed. Tapi kita boleh tukar kepada right arrow. Right arrow maknanya gerak ke sebelah kanan kan, gerak ke depan. Jadi saya gantikan ni dengan move 10 step. Lepas tu saya duplicate semua ni. Tak. Move left arrow. Left arrow gerak ke belakang. Okey, negatif 10. Okey. Jadi kucing saya sekarang, bila saya tekan kunci kanan dia boleh pergi macam ni. Okey. Dapat kucing bergerak. Okey, patutnya boleh dapat kucing ni dah boleh bergerak. Kita boleh kontrol dengan kita punya arrow key. Arrow key dekat keyboard tu, tekan sebelah kiri dia akan pergi macam ni, tekan sebelah kanan dia akan pergi sini. Okey, boleh. Okey. Sekarang yang seterusnya, okey, kita kena ada background. Okey, backdrop. Kucing kita ni macam tengok pun macam terapung kan. So kita kena pergi pada backdrop. Okey. Kucing ni kita panggil dia sebagai sprite. Nama dia ialah sprite 1. Tengok bawah ni. Nama dia sprite 1. 54. 5 ni ialah koordinat dia sekarang. Okey, kalau saya tukar kepada 00 dia akan berada, saya tukar kepada 00 dia akan berada di tengah-tengah skrin. Okey, 00. Okey, size dia sekarang ialah 100. Okey, saya boleh kecilkan size dia jadi 50. Okey. Direction dia 90 sebab dia menghadap ke sebelah kanan. Okey, itulah dia punya yang apa tulis kat sini. So ini untuk sprite 1. Okey, kita klik pada stage ni, backdrop ni. Klik pada backdrop. Okey, kita akan choose satu backdrop. Okey, backdrop yang saya nak choose yang biasa saya guna ialah blue sky. Tapi boleh guna apa-apa pun. Okey, saya pilih blue sky. Okey. So, kucing saya ada dekat atas ni. Okey. Dan kucing saya boleh jalan. Okey. Cumanya kucing saya ni tak mana boleh terapung kan. Dia kena start dekat bawah kan. So, saya tarik dia ke bawah. Okey. Dan saya nak pastikan setiap kali saya tekan hijau ni, kucing saya akan berada pada kedudukan yang sama, iaitu kedudukan sini. So saya tengok berapa koordinat dia. Negatif 40, negatif 132. Okay. Jadi saya pergi dekat motion. Okey. Go to, nampak dia dah bagi kita. Negatif 40, negatif 132 letak dekat sini. Okey. Jadi kalau saya ambil kucing yang letak dekat mana-mana pun, saya tekan yang ni, dia akan balik pada kedudukan asal. Saya gerakkan dia macam ni pun, patah balik pun,
Bila tekan hijau, dia akan balik pada kedudukan asal. So, ini initial position untuk kucing. Okey, boleh Okey, jadi kita ada dua. Satu sprite kucing, satu ialah backdrop. Okey, ini coding untuk sprite kucing. Nampak kucing ni. So, ini coding ni untuk sprite kucing. Bila saya pergi backdrop, dia tak ada coding. Backdrop tak ada coding lagi. Okey, ini nampak backdrop kecil dekat sini. So, ini ialah coding untuk backdrop. Backdrop tak ada coding, so dia kosong. Okey, so saya pergi kucing balik. Okey, jadi jangan keliru jangan tiba-tiba ingat kenapa coding saya hilang pula. Bukan hilang. Kita berada dalam backdrop sekarang. Okey, bila saya klik sini, kita berada dalam sprite kucing. Okey. Sprite kucing juga ada kostum. Okey, kebanyakan sprite ada kostum ada yang ada 2 kostum, ada yang ada 3, ada yang ada lebih. Untuk kucing ni ada 2 kostum. Kostum 1 dengan kostum 2. Okey. Tengok apa berlaku bila kita tukar antara 2 kostum ni. Bila kita buat laju-laju nampak macam dia berjalan. Jadi kita nak dapatkan efek tu. Kita tak naklah dia macam sekarang ni kan dia nampak macam menggelongsor kan. Kita nak buat nampak dia melangkah. Okey. Okey, so kalau kita nak buat dia melangkah, first sekali kita kena buat ialah kita kena set kostum yang asal dia. Initial kostum dia kena apa? Kostum 1. Okey. Set initial kostum 1. Okey, bila kita tekan button kanan, apa kita nak buat ialah switch kita buat to next costume. Okey, next costume. Okey, macam ni. Okey, so kita tengok apa jadi. Nampak? Okey, ulang semula. Nampak dia macam berjalan. Sebab dia laju sangat kan, so saya tukar kepada 3 step lah. Okey. Kakinya macam bergerak kan. Okey. So kalau nak kasih lagi cantik, kita boleh buat macam ni. Tambah lagi. Jadi dia akan rotate antara 2 kostum tu. Okey. Tapi tak nampak pula dia bertukar. Kenapa ya? Sebab dia kena letak delay. Sebab dia tukar cepat sangat. So kita kena ada delay. Let's say kita letak 0.05 macam tu. Okay. So sini 0.05, bawah pun kita kena letak 0.05. So tengok apa jadi. Nampak kaki dia dah mula jalan. Okay. Dekat sini murid-murid boleh ubahlah value-value ni untuk dapatkan gerakan yang lagi natural. Tapi teknik dia yang dekat sini. Okay. Okay. Isu yang kedua ialah kucing ni bila gerak ke belakang, mana ada orang jalan mengundur kan. Selalunya kalau kita nak pusing ke sebelah kiri, kita akan pusingkan badan kita kan. Okay. So kita nak buat supaya dia berpusing. Okay, dia berpusing. Bila kita tekan sebelah kiri, kucing ni pusing menghadap kiri. Okay, jadi apa kita kena buat ialah kita pergi dekat motion. Okay, kita point in direction. Okay, point in direction. Okay, kita nak point in direction kepada negatif 90, maknanya menghadap sebelah kiri. Dan juga kita kena bagi tahu dia. Okay, kita kena bagi tahu dia rotation kita ialah left and right. Jadi dia tahu kita nak rotate tu left right je. Okay, so kita tengok. Okay, tekan kanan, dia gerak ke kanan. Tekan kiri, dia pusing. Tapi bila tekan kiri, dia akan patah ke belakang. Okay, ini berlaku sebab ini negatif 10. Dia akan bergerak ke belakang. Kita buang yang ni. Kita ambil keseluruhan yang ni. Letak kat sini. Okay. So ulang balik. Tengok apa jadi. Okay. So sekarang saya tekan kiri. Dia akan berjalan ke kiri. Bila saya tekan kanan. Dia tak mau pusing ke kanan. Okay. Sebab point in direction tak ada dekat sebelah kanan. So kita kena letak
point direction sebelah kanan juga dekat ni. Okey. So, sini balik. Okey, tekan kiri dia pergi kiri. Tekan kanan dia akan pergi kanan. Okey. So, simple ini dah boleh dapat gerakan asas untuk kucing. Boleh ya? Okey. So, ada soalan tak setakat ni? Kita open kejap. Ada soalan tak setakat ni? Cikgu, Ya. sprite saya tak mau pusing. Sprite tak mau pusing. Okey, dah letak point in direction ni tak? Point in direction, satu ni negatif 90, yang satu tu 90. Untuk kanan 90, kiri negatif 90. Okey, cikgu. Lepas tu set rotation style ni jangan lupa left right. Okey. Dan satu lagi, bila kita start guna rotation ni, pastikan kita letak juga dekat sini initial position. Maknanya initial kucing kita ngadap sebelah kanan. Negatif 90. Iaitu 90. Boleh hadap mana-mana. Ikutlah murid-murid nak buat menghadap belah mana. Yang saya suka menghadap kanan. So saya buat point in direction 90. Maknanya initial condition dia sentiasa menghadap sebelah kanan. Okay, so dia gerak ke kanan. Okay, gerak ke kiri. Okay, boleh? Okay, kalau nak laju kan boleh. Tak, 5 lah. Laju sikit pun. Jangan 5. Sini 5. Sini pun 5. Okay. Okay, kucing dah boleh jalan. Okay, ada soalan? Okey, kalau tak ada kan. Kalau tak ada, kita nak tambah. Okey. Kalau tak ada, saya nak tunjuk. Ya. Ya, apa dia? Cikgu. Assalam. Ada soalan? Tak ada? Guna software apa untuk membuat ni? Guna software. Tak ada, dia tak ada software. Yang ni buat online. Buka dekat Google Chrome. Buka kat Google Chrome. Bila tekan apa ni? Bila tekan apa? Saya baru join tadi. Baru join. Tak apalah kalau sebab dia nak ambil masa juga nak buka benda ni So tak apa, follow dulu. Nanti benda ni recorded. So nanti boleh tengok recording balik lah. Just follow dulu nanti boleh tengok balik. Boleh sebab tunjuk balik daripada awal nanti kesian orang lain. Okay. So okay. So dia dah boleh gerak kiri, dah boleh gerak kanan. So apa kita nak buat ialah kita nak buh sound. Kita nak buh sound biar dia jalan tu ada sound. Okay. So kita pergi sound. Okay. Sound yang ada meow yang standard. So kita boleh tambah sound lain. So kita pergi kat sini. Kita ambil lah sound. Sound footstep. Sebab footstep ni jalan kan. So kita nak sound footstep. So kita klik sini. So dia akan masuk footstep sini. So kita pergi dekat code. Kita pergi dekat sound. Kita letak ni. Start sound. Footstep. Start sound. Footstep. Okay. Okay. Bila jalan bunyi. Okay. Cumanya bunyi ni tak best. Sebab kita dah berhenti pun dia bunyi. Sebab bunyi tu kalau kita pergi pada sound ni, bunyi tu panjang. Okay, bila kita play kan. Ni miau. Okay, bila kita play ni, dia baru banyak step ada. So kita tak nak lah banyak-banyak step ni, kita cuma nak sikit je kan untuk sekali jalan kan. Kita ambil bahagian ni lah kata. Ambil bahagian ni lah. Okay. So kita pun ambil yang ni. Okay, kita ambil bahagian yang kita tak nak ni, kita delete. Yang sini kita tak nak, kita delete. Okay, bahagian kita nak yang depan tu. Okay, delete. So tinggal bahagian ni. Kalau kita play, dia bunyi dup je. So kita tengok. Ya. Tak ada bunyi sound mungkin sebab tak sharing komputer sound kat. Okay, sekejap. Sebab ni
Windows. Dengar tak Ada sound ni? Cik Syukri ada butang dekat situ masa yang apa give control tu. Aha. Ada satu butang kecil dekat sebelah dia tu untuk yang enable computer audio. Oh, ya, saya ulang lagi. Okey, tak apa. Boleh stop lepas tu share balik. Lagi dia ada function tu. Macam mana nak stop? Tak apa, stop sharing balik. Okey, Cik Syukri share balik sekali lagi. Okey, untuk computer sound ni. Okey, alright. Okey. So, dengar ni. Okay, ada bunyi dup tu. Okay, so kita tengok balik kat kucing ni. Okay. So, tekan hijau. Okay. Kan? Ada bunyi kan? Okay, kucing kita dah boleh jalan, ada bunyi. Cik Syukri boleh ni sikit tak? Kuatkan sikit apa butang apa volume audio tu. Mungkin ada ni juga kot, ada efek juga kot. Okey. Sekali lagi Cik Syukri. Okey, ya. Ada bunyi. Boleh tak? Wouldn't share system audio. Ada error. Sekejap saya pergi yang sikit lagi. Okey. Ni okey tak? Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. Bila kita start buat programming, biar dia dah banyak-banyak kan. Kalau kita perasan, yang ini, kod yang belah atas ni dengan kod belah bawah ni benda sama je. Dia untuk jalan. Jadi kita untuk mudahkan, kita boleh buat satu blok. Blok ni kita yang buat lah. So kita buat blok nama jalan. Jadi saya tunjuk kenapa kita buat blok ni nama jalan. Okey. Jadi kita ambil define jalan, kita ambil semua ni letak bawah ni. Okey. Hai. Letak kat sini. Okey. So kat sini. Okey, point in direction je kita tinggalkan. Yang lain semua kita buh kat jalan ni. Yang point in direction ni kita keluarkan. Ni kita buang. Yang ni kita buang. Tinggalkan point in direction ni. Okey. Lepas tu kita ambil jalan ni kita buh sini. Okey. Kita test balik kod kita tengok apa jadi. Okey. Sama macam tadi. Maknanya setiap kali saya tekan kiri atau kanan, dia akan masuk sini, dia akan lompat ke sini. Jadi kod yang sama kita boleh sharekan sekali. So kita tak payah ulang bahagian kod tu 2-3 kali pada kita punya game tu nanti. Kalau tak nanti game kita ada panjang. So kita kena pakai apa yang kita panggil sebagai block ni, my block. Okay. Cikgu. Ya. Ini macam mana nak buat blok? Macam mana nak buat block? Okey, saya ulang balik Nak buat block, pergi pada bawah ni, my block. Okey, klik my block ni, make a block. Okey, make a block ni, buhlah nama apa kita nak. Tapi janganlah buh nama yang kita susah nak faham. Kita buhlah nama yang kita mudah faham. Macam tadi blok yang kita nak buat ni untuk dia berjalan. Jadi kita buhlah nama jalan. Jadi blok saya nama jalan. So saya ambil semua kod yang untuk berjalan tu, saya buh kat sini. Sebab jalan tu dekat sini pun pakai, dekat sini pun pakai. Jadi setiap kali saya nak pakai, saya panggil dia. Saya ambil jalan dia. Tak payah nak ulang semua ni. Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benda ni tak payah ulang. Saya panggil satu dia settle semua. Okay. Ini kita panggil custom block. Okay, boleh? Okay.
Kalau boleh kita nak buat kucing kita lompat pula. Dia dah boleh jalan, sekarang ni dia nak kena belajar lompat. So kita guna arrow, kita akan tekan atas untuk lompat, kiri kanan untuk jalan, dengan atas untuk lompat. So kita pergi pada sini, when, up arrow. So kita nak dia lompat. Untuk lompat, dia akan bergerak pada koordinat Y. Change Y. Change Y ni maknanya dia akan naik atas. So X ialah kiri kanan, Y ialah atas bawah. Apa kita nak buat ialah change Y by 10. Maknanya dia akan nak sebanyak 100 lah, kita buat 100. Dia naik 100, lepas tu dia turun balik 100. Jadi dia balik pada kedudukan asal. Macam tu. So tekan hijau. Bila saya tekan tekan kanan, tekan kiri dia jalan, saya tekan atas, tak berlaku apa-apa. Kenapa berlaku macam tu? Sebab Because that one when because kita tak wait. 1 second, So always remember benda-benda ni. This is simple things but very important. So kena selalu ingat lah benda ni. So dia jalan ni, dia lompat. Toing, toing. Tapi dia lompat. So macam tak cantik lah. Satu dia lompat tak tinggi. So kita buat 200 lah tinggi sikit. 200. Ni negatif. can I see the full speed? So macam tu. So tak cantik kan. So satu cara dia, kita guna cara yang kita tengok tadi lah, macam untuk kasih dia jalan cantik. So kita buat repeat. Instead of kita terus keluar 200 ini, kita tukar dia kepada 10. So ini jadi 20. So kita tengok efek. Kita tengok efek dah. Kita macam ni, kita tengok tu apa jadi. Sebab dia lompat ke atas tu. So bawah ni pun kita tukar lah. Kita ambil yang ni. Duplicate. Bawah sini. So ini negatif 20. Kucing kita dah boleh lompat. Boleh? Boleh cikgu. Apa lagi kita nak buat? Kita nak buat kucing kita makan buah. Maknanya kalau dia makan buah, dia dapat point. So kita kena buat satu lagi sprite. Setakat apa yang kita buat ni. Kita punya kucing ni. Setakat apa yang kita buat ni. Kucing kita ni satu-satunya sprite dalam kita punya program. Kita kena tambah satu lagi sprite. So kita tambah satu lagi sprite. So sprite yang saya nak tambah ialah sprite apple. Saya nak dia makan apple ni. So sekarang nampak coding tadi dah hilang. Sebab sekarang ni kita berada dalam sprite apple. Nampak ada apple ni. So maknanya coding ni untuk apple. So apple tu besar satu. Kita kecil. First kali kita kecilkan lah apple ni. Apple ni besar sangat. So dia letak 40%. Macam tu. Lepas tu saya nak buat supaya apple ni, bila saya langgar, bila kucing ni langgar apple ni hilang. Lepas tu dia akan keluar tempat lain. Random kan. Random. So saya buatlah dekat sini. So first saya akan buat supaya event. Bila kita tekan hijau, start kan. Bila kita tekan hijau, apa yang apple ni kena buat ialah go to random position. Maksudnya setiap kali saya tekan hijau, dia akan go to random position. Nampak? Jadi kucing kita kena ambil lah benda ni. Macam tu. Lepas tu saya kena buat juga. If
bila buah ni, bila apple ni dilanggar oleh kucing. So kita kena sensing. Okey. Bila touching sprite 1. Sprite 1 ni apa? Sprite 1 ni kucing. Kalau touch dengan sprite 1, apa saya nak buat ialah saya nak dia hilang, saya nak dia pergi pada random position yang lain. Dan benda ni saya nak sentiasa berulang. So saya buh control forever. Macam tu. Okey. Lepas tu saya pun nak buh sound lah. Sedap sikit ada sound. So start sound. Macam tu. Okey. Okey. Okey, dia dah boleh makan. Dia dah boleh makan. Ni. Tapi sekarang ada satu masalah. Sebab apa? Sebab buah tu duduk bawah tanah. Apple tu kat bawah. Kucing tu tak boleh Duduk. makan. Okey, maknanya walaupun menggunakan random ni mudah, tapi dia ada kelemahan. So janganlah guna random. Kita guna go to. Okey, kita guna go to ni. Mana kita guna go to ni. Okey. Tapi ini fixed value kan. Tapi ini fixed value, kita nak di random. Tapi kita boleh pilih bawah ni, pergi dekat operator. Okey, ada satu arahan random. Random. Pick random. Okey, maknanya kita boleh buat pick random untuk koordinat X dengan koordinat Y. Okey. Ni dalam Scratch, size screen ni ialah 240 negatif 240. X, Y dia pula 180, 180. Okey. So kita kena buat dia punya ni supaya maknanya apple ni tak adalah keluar kat bawah ni. Dia keluar kat atas ni je. Dan tak boleh tinggi sangat. Kalau tinggi sangat kucing kita tak larat nak lompat. So kita buat X ni antara negatif 200 sampai 200 lah. Saya tak nak dia keluar tepi sangat. So ni X dia maknanya dia akan keluar dalam kawasan yang sini saja. Okay, Y pula antara sekarang ni Y negatif 180. So saya nak tukar daripada Y daripada negatif 80 sampai 120 saja. Okay, saya tekan hijau. Dia akan keluar dekat area tu je. Okay. Dan bawah ni pun saya kena ubah lah. So tak boleh lah pakai go to random position. Kena pakai ni. Okay. Boleh tak naik ni? Tak sampai. Kalau tak sampai turun sikit ni. 120 jadikan 100. Okay, ni kata juga. Okay. Okay. Sama ada kita ubah itu ataupun kita ubah dia punya kuasa lompatan lah. Okay. Boleh Cikgu, Ya. Sprite saya tak mau makan apple. Okay. Ada tak ni? If touching sprite 1 ni, ada buat tak ni? Dan dia Ada. dalam forever. Ada. Ada? Oh, maybe sprite 1 silap kot. Kamu buat silap punya. Kalau ikut yang ni patut boleh, tak ada masalah. Ya. Saya try boleh. Patutnya boleh. Tak apa, nanti balik try. Tapi make sure you dalam ni you dalam Apple coding ni you ada dalam Apple. Baru dia boleh jadi. Okay. Okay. So next kita kena buat markah. Kita dah ada game kena ada markah kan. So bila kita nak buat markah, kita kena buat satu apa yang kita panggil variables. Variable ni pun boleh ubah.
So pemboleh ubah ni yang kita nak pakai nama dia markah. Okey, markah. Okey. Jadi untuk markah kita boleh letak sama ada dalam kucing boleh, dalam backdrop ni pun boleh. Okey, ataupun dalam Apple pun boleh. Paling senang kita letak dalam Apple. Okey, maknanya setiap kali dia makan sebiji apple, kita change markah by 1. Dan atas ni pun keluar nampak markah kosong. Okey. Dan kita juga kena make sure setiap kali kita tekan button hijau ni, okey, markah akan set pada kosong balik. So kita kena buat set markah tu kosong setiap kali kita tekan yang hijau. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Nampak markah. Okey, markah kita makin naik. Makin kita makan, dia akan naik. Okey. Boleh So kita dah ada satu basic game yang ringkas. Okey, lagi apa perlu ada dalam game? Okey, kita perlu ada orang jahat. Game perlu ada orang jahat. So kita tambah lagi satu sprite untuk jadi kita punya musuh. Okey. So musuh kita hari ni ialah inilah kelawar ni lah. Okey, ini ialah musuh kita So besar sangat, so kita kecilkan dia. Okey, kita letak 30 katakan. Okeylah 30. Okey. So kelawar ni saya nak dia akan sentiasa bergerak. Dia akan bergeraklah secara random. Okey. When button klik, dia akan secara forever akan gerak secara random. Okey, kita akan guna glide. Okay, glide to random position. So kalau 1 second dia akan laju tau. Kita tengok kalau 1 second nampak. Laju ni. So kita buat 3 second kan. Kalau 3 second dia slow sikit kan. Okay. So dan kita kena buat lah sama macam tadi. If touching tu. Okay. Control. Okay. If. Okay. Sensing. Okay. Okay, tak apa. Kita tak mau buat kat sini. Kita buat kat kucing lah. Okay. So, buat kat kucing ni Control forever. Okay, maknanya bila kucing kita touching. Okay. Touching apa? Touching bed touching bed. Kalau touching bed, apa kita nak buat? Kita nak buat dia bunyi lah. Kita buat dia bunyi miau miau. Dia kenal dia akan bunyi miau. So kita test dulu tengok. Terlanggar dia bunyi miau. Okay. Maknanya dia langgar lah tu. Okay. So apa kita kena buat ialah kita buat tu lagi variable. Okay, variable. So variable ni nama dia kita buat nama dia nyawa. Kita buat nama dia nyawa. Okay. Kalau markah kita start dengan nilai 0. Nyawa ni kita start dengan nilai 3 lah, standard main game. Standard nyawa. Okay. So dekat bawah ni kita buat change nyawa by negatif 1. Okay. So nyawa 3 sekarang ni. Dah langgar. Okay. Okay. Sekarang ni kenapa dia terus lompat negatif 5? Sebab dia touching banyak kali Dia bila terlanggar tu dia touching banyak kali. So dia detect banyak kali. So tiba-tiba dia jadi negatif 5. Nampak? Tu negatif 18. Okay. So kita kena buat penambahbaikan jugalah dalam ni. Okay. So maknanya nanti buat contoh ni nampak naik. Okay. Maknanya kita kena buat lepas dia touching tu dia kena stop kejap. Maknanya bat ni akan pergi tempat lain, kucing ni pergi tempat lain. Maknanya dia restart balik. Kita tak boleh buat macam ni. Okay. Itu untuk penambahbaikan nantilah. Okay. So basic dia macam ni. Okay. Boleh
contoh game simple untuk makan apple dan elak musuh. Boleh? Okey, kita buka untuk soalan dulu. Kalau tak ada soalan, saya nak bagi contoh lah. Contoh game lain. Okey. So, okey. Ada soalan tak? Can I see the full script of that? Encik, cik, Script of Ya? cikgu, saya nak tanya, boleh hantar recording ini kepada, Ya? boleh hantar recording scratch ini kepada sekolah tak? Sebab kami yang tadi yang masuk link yang surat itu berlainan dengan ini. Jadi Oh, okey, okey. kami Tak cikgu apa. lambat Boleh. yang masuk. Boleh, boleh. Okey cikgu, biar saya jawab soalan ni. Biar saya jawab. Okey, tim teknikal ada masalah tadi berkaitan dengan pautan. Jadi saya mohon ampun, minta maaf banyak-banyak. Dan memang kita dah rakam dah rakaman ni, sesi ini kita akan share dalam Facebook. Unit bangunan bakat murid STEM nanti cikgu. Nanti kita akan share dalam Facebook unit bangunan bakat murid STEM. Cikgu boleh rujuk dekat sana yang mana yang terlepas pada sesi awal. Saya mewakili pihak teknikal, mohon ampun, minta maaf banyak-banyak di atas kesulitan yang berlaku. Okey? Tambahan juga cikgu-cikgu boleh jugalah tengok dekat, saya memang benda-benda ni saya letak dekat YouTube untuk kursus-kursus yang sebelum ni saya buat pun. Boleh tengok dekat YouTube bawah channel Makerspace UTHM boleh search for Makerspace UTHM ataupun Facebook untuk Makerspace UTHM. Banyak saya letak kat sana. So boleh buat untuk rujukan lah. Okey, game yang kedua saya nak tunjuk ialah, okey, sebelum saya tunjuk game kedua, okey, let's say kita dah penat lah buat game ni, kita nak rehat. So, kita pergi pada kat sini. So, dia akan save game ni. Okey. Lepas dia save kan. Lepas dia save, dia akan jadi ni, projek 1 ni. Okey. So, besok saya buka balik game ni. Saya nak tambah-tambah lah. Saya nak kasi buat penambahbaikan kan. So, saya pergi, saya klik see inside ni. So, dia akan buka game. Dia akan buka game yang kita baru buat ni. Okey. Sekarang ni, sebelum saya ubah suai benda ni, saya mencadangkan agar murid-murid dan cikgu-cikgu save as a copy dulu. Okay, save as a copy. So, projek 1A. Bila kita save as a copy, projek asal kita masih ada. In case kalau yang kita dah ubah-ubah tu tak berjalan, projek yang asal tu ada. Jadi kita cuba ubah pada projek 1A ni. Jadi kalau tak berjaya ni tak adalah sedih sangat. Sebab yang awal yang dah berjaya tu ada kan. Kalau tak ni nak kena buat balik daripada awal, sedih. Banyak kerja nak kena buat. Okey. Okey, itu satu. Sebab dia ada dua. So projek 1 dengan projek 1A. Okey. So kita nak buat game roket. Game kedua game roket. Budak-budak suka game roket ni. So saya tunjuklah game roket ni. Okey. Cik Syukri? Ya. Boleh Cik Zuhaili ni, boleh tak nak mohon untuk Cik Syukri untuk game kedua ni, boleh tak Cik Syukri ulang balik dari segi fasa-fasa blok basic daripada awal untuk yang game kedua ni, boleh tak? Oh, boleh. Dia lebih lebih kurang sama dia punya konsep. Lebih kurang kan, saya faham. Tak untuk ulang balik untuk cikgu-cikgu yang terlepas tadi tu. Ya, boleh. Dan untuk yang terlepas tadi tu, kita mula game kedua, tapi kalau boleh tu nak minta jasa baik Cik Syukri untuk kita repeat balik dari segi blok setiap ekor tu. Terima kasih. Boleh, tak ada hal. Okey. So, untuk game kedua, kita akan buat game roket tembak-tembak. So tadi game kucing lompat-lompat, ni game roket tembak-tembak. So, okey. Ni kucing ni ialah sejenis sprite. Tapi kali ni kita tak nak pakai kucing, kita nak pakai roket. So kita boleh delete sprite ni. So klik tu sampah ni dia hilang. So kita pergi dekat sini, choose sprite. Okey, so kita pilih roket. Ada satu sprite yang nama dia roket. Okey, roket. Saya suka roket ni. Nak pakai roket ni. Okey, cumanya roketnya agak besar. So kita kena adjust sikit, jadikan dia 30%. So besar macam tu. Okey, so roket ni tak ada buat apa pun. Okey. Dia duduk macam tu lah sebab coding dia tak ada lagi. So kita kena buat coding. Okey. Apa yang kita nak buat dekat roket ni ialah kita nak buat supaya kita boleh control dia guna
guna arrow key arrow key. Maknanya kalau kita tekan atas, dia akan gerak ke depan. Tekan kiri dia akan corner, tekan kanan pun dia akan corner. Okey. So kita pergi dekat event. Okey, kita pastikan kita dalam roket ini untuk roket. Okey. When up arrow. Okey. Kita nak dia gerak ke hadapan. Okey, so kita tekan hijau ni. Tengok bila kita tekan atas. Dia gerak ke tepi, bukan gerak ke depan. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita pergi dekat kostum, dia gerak ke depan ialah sebelah kanan gerak ke depan tu sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan. Okey, ada banyak cara kita boleh selesaikanlah benda ni. Tapi yang paling mudah ialah kita just ambil semua ni. Okey, rotatekan je. Ngadaplah sebelah kanan. Okey. So pergi balik dekat kod. Okey. Ambil roket ni letak balik kat sini. Okey. Bila kita tekan atas, dia akan gerak ke depan. Okey. Dan kita nak buat juga untuk dia corner. Okey, corner kiri, corner kanan. Okey, so kita ambil when right arrow. Kalau right arrow, dengan satu lagi saya nak buat supaya left arrow. Okey. Kalau right arrow, left arrow. Okey. Kalau right arrow saya nak dia rotate ke belah sini ke belah kanan. Kalau left arrow saya nak dia rotate ke belah kiri. Okey. Jadi bila saya test roket saya dah boleh jalan. Boleh corner. Okey, cuma dia terbalik. Patutnya yang ni kat bawah, ni kat atas. Okey. Baru dia jalan. Okey. So roket dah boleh jalan. Okey. Cumanya kalau perasan roket kita tak jalan dengan cantik. Dia jalan macam tersedak-sedak. Tak smooth. Sebab kita pakai arahan when. Arahan when ni memang dia jadi tak berapa smooth. Okey. Jadi kita untuk lebih lagi baik kita punya programming ni, kita jangan guna when ni. Okey, kita guna arahan lain. Okey, saya tunjuk. Okey. So kita guna event when ini. Maknanya when start ni. Okey, apa kita nak buat ialah kita nak baca kita punya arrow key. Okey, kita pergi dekat control. Okey, forever. Forever ni maknanya selagi game ni run, buat benda dalam forever ni. So apa benda nak buat ialah kalau ayat dia kalau saya tekan kalau saya tekan atas roket saya gerak 10 ke hadapan. Duplicate. Kalau saya tekan kanan, roket saya pusing kanan. Tambah lagi satu. Kalau saya tekan kiri, roket saya pusing kiri. Okey. So tekan ni. So roket saya lagi laju Okey. So ini cara yang betul lah. Cara yang lebih sesuai. Okey. Cuma mungkin dia agak agak liar. Okey. So kita boleh kurangkanlah ni. Kurangkan kepada 5. Kurangkan kepada 5. Kurangkan kepada 5. Okey. Jadi gerakan dia lawa sikit ni. Boleh corner roket ni. Okey. Semua dapat roket corner-corner ni. Okey. So roket kita dah boleh gerak. Lepas tu kita nak buat roket kita boleh tembak. Okey. So peluru ialah satu sprite lain Kita kena buat satu sprite untuk peluru. Okey. Kita boleh lukis peluru. Tapi kalau malas macam saya, pakai je lah apa-apa yang ada rupa-rupa macam peluru tu. Nampak ball ni ada rupa-rupa macam peluru, saya pakailah ball. Okey.
No sprite kedua. Sprite kedua saya nama ball. Cuma masalah dia ball dia besar. So saya sikit 30%. So ini peluru saya besar ni. So kalau kecil sangat boleh besar sikit 40. Okay, 40. Okay. So, okay. Untuk bola, untuk benda-benda menembak ni, okay, kita akan guna satu benda yang kita panggil sebagai clone. Clone. Okay, sebab kita nak guna banyak benda ni. Tapi kita tak nak buat banyak-banyak bola. Sebab kita nak tembak banyak-banyak kali, tapi kita nak buat banyak-banyak bola. So, kita akan create clone. Okay. So, kita pergi dekat event. Okay, pastikan dalam bola, kita sekarang dalam bola. Okay, when ini klik. Okay, when ini klik. Okay. Apa yang saya nak buat ialah create a clone of myself. Maksudnya dia akan create clone dia. Bila dia akan klik clone dia, saya nak clone tu hilang. Jadi tak nampak. Jadi benda ni berlaku dekat belakang, kita tak nampak sebenarnya. Okay, hide. Okay. Bila kita dah create sebagai clone, kita mesti jawab. Maknanya, okay, kita bagi tahu dia. Lepas dah create sebagai clone, when I start as a clone. Okay, when I start as a clone, apa saya nak buat ialah bila kita nak start sebagai clone, saya nak benda ni ada dekat kapal angkasa ni. Kita tak boleh pakai go to. Kalau kita pakai go to, susah sebab kapal angkasa kita ni akan sentiasa bergerak-gerak kan. Kita tak tahu dia dekat mana. Jadi, kita kena buat supaya setiap kali kita start as a clone, dia akan terus pergi pada kapal angkasa ni. Okay. Macam mana dia nak tahu kapal angkasa tu ada dekat mana? Okay, kita boleh pakai ni. Go to. Okay. Go to. Tadi kita pakai random kan? Kita tukar kepada rocket ship. Okay. Jadi, lepas tu kita boleh buat hide. Okay. So, setiap kali dia start, dia akan ada dekat rocket ship ni. Okay. Lepas tu kita kena buat supaya ada arahan untuk menembak. Arahan untuk tembak. Maknanya untuk tembak ni saya pakai spacebar. Dan untuk tembak, saya tak mau letak dalam ni. Saya nak buka luar. Supaya mudah saya nak control nanti tembak tu. So saya pergi pegat event. Okay. When space is pressed. Okay. Sekarang ni saya nak bagi tahu bila saya tekan button spacebar ni, saya nak bagi tahu bola ni untuk buat kerja. Tapi spaceship dengan ball ni dua sprite yang berbeza. Saya tak boleh suka-suka suruh bola ni buat kerja. Okay, saya nak kena macam jerit pada dia. Bagi tahu pada dia tembak. Okay. So apa yang saya buat ialah saya broadcast. Dalam Scratch dari sistem broadcast. Okay, broadcast ni kita boleh hantar mesej. Tembak. Maknanya saya bagi tahu. Tembak pi. Kan bila saya tekan space, saya bagi tahu tembak. Jadi bila ball terima tembak, okay. Bila ball terima tembak, ingat sekarang ni kita dalam ball. When I receive tembak, apa yang saya nak buat ialah saya boleh copy ni semua balik. Go to rocket ship, hide. Bukan hide, sekarang ni saya nak show. Okay, go to rocket ship, show. Kita show. Jadi dia muncul, peluru tu muncul dan peluru tu gerak ke hadapan. Sebanyak katakanlah 10 step sampai dia kena dekat hujung. Sampai dia kena dekat border ni. Maknanya dia akan tembak sampai dia kena dekat tepi ni. Okay. Untuk kena dekat tepi ni, kita pakai yang tadi itulah kita pakai apa ni, repeat until tu. Repeat until, okay, repeat until kena pada border. Macam mana nak detect kena pada border? Ambil lah touching ni, letaklah dekat sini, touching edge. Okay, so kita tengok jadi tak. Jalan okey lagi. Kita tembak. Tu. Keluar. Tapi dia keluar. Dia sentiasa tembak belah kanan. Okay. Sebab kita satu benda yang kita tak buat lagi ialah kita dah bagi tahu dia tembak daripada rocket ship. Tapi kita tak suruh dia tembak
ke depan rocket ship. Okay. So dia dah pergi pada rocket ship dan seterusnya apa kita kena buat ialah kita kena macam position dia, arahkan dia ke supaya menunjuk ke hadapan rocket ship. Okay. So untuk buat macam tu kita pergi dekat motion. Okay, kita pergi point in direction. Okay, point in direction. Okay. Kalau kita pakai point in direction pula, value ni value yang statik. Sedangkan roket kita bergerak, maknanya value dalam ni kena value ialah value rocket ship yang semasa, arah mana dia menghadap. Okay. So kita pakai satu lagi arahan bawah ni. Okey, arahannya ni. Arahan ni, ini kena ambil tahu sebab saya pun banyak kali terlupa benda ni. Okey, dia dekat sini. Stage ni, kalau kita tukar jadi rocket ship, depannya akan bertukar tau. So kita boleh ambil depan ni sebagai direction. So maknanya, setiap kali kita tembak, dia akan pergi pada rocket ship ni. Okey, akan pergi pada rocket ship ni dan dia akan pergi pada arah mana rocket ship ni menunjuk. Arah mana rocket ship ni tunjuk, arah tu dia akan tembak. Okay, so kita check, kita test dulu, jalan tak jalan. Okay, so dah boleh tembak okay. Okay. Yang sound tu nanti boleh tambah sendiri lah, itu dah okay, mudah so dia dah boleh menembak. Cumanya peluru tu dekat hujung ni tak hilang, so tak cantik. So kita buatlah sikit height hujung. Bila sampai dekat hujung tu saya nak hide dia supaya dia hilang. Okey, so kita tembak. Buat. Okey. Okey. Boleh roket dah boleh menembak. Lepas roket dah boleh menembak, kita kenalah buat satu benda untuk dia tembak kan. Kita nak tembak, kita tengok apa orang jahat yang ada Tengok apa orang jahat yang ada. Saya biasa guna robot. Kita tembak apa? Ni macam baik. Macam benda baik pula. Mana benda yang jahat sikit. Ni lah kita tembak. Ni benda ni. Kita nak tembak benda ni. Okay. So first sekali kita kecil dia ni. Dia besar sangat ni. Okay. Dan seperti biasa kita boleh buat. Okay, control. Okay. Control. Okay, when this is click, nanti apa kita buat supaya dia boleh pusing-pusing. Boleh gerak-gerak. So kita glide to random position. Dan jangan lupa move dia dalam forever. So jangan laju sangat. Okay. Okay, so kita nak buat supaya kita boleh tembak benda ni. Okay. Sebenarnya sekarang ni tak ada apa sebab coding untuk tembak tu belum buat. So kita pergi dekat ball balik. Repeat until macam ni. So kita tambah if sensing touching apa? Touching ladybug. Then kalau kita dah touch ladybug, apa kita nak buat ialah kita kena bagi tahu ladybug hang dah kena tembak. Pergi tempat lain. Macam itulah kita kena bagi tahu dia. So apa kita buat ialah kalau kena pada ladybug, kita nak broadcast. Okay. Kita nak broadcast. Broadcast ni tak boleh lah pakai tembak. Tembak lah pakai. Kita buatlah satu message baru. Message tu nama kena. Okay. So apa berlaku dekat ladybug bila dia dapat message ni, dia pun bersedih sebab dia kena tembak. So kita buat. Bila saya kena receive kena, okay, saya pun menghilangkan dirilah, hide. Macam tu. Okay, so kita tengok apa jadi. Dia tembak, tu pun dia hilang. Okay,
Masalah dia bila dia hilang, dia tak keluar-keluar balik. So kita kena buat satu lagi. Okay, maknanya dia hilang selama let's say satu second lah, lepas tu dia akan muncul balik. So kita buat satu lagi message, broadcast, nama muncul, maknanya dia hidup balik lah kan, dia hidup balik. Okay. So pergi balik kat Ladybug. Okay, when I receive muncul. Okay, sama yang ni, ulang balik yang ni. Abu kat sini. Okay. So, okay. Okay, tapi Ladybug tak keluar-keluar juga. Tak keluar pula, hilang, tak nampak-nampak. Sebab dekat sini kita suruh dia hide tapi kita tak suruh dia show. Maknanya kita kena ada show. Dekat sini kena ada show. Dekat sini pun kena ada show. Baru dia keluar. Macam tu bila kita tembak. Susah nak kena. Bila tembak dia hilang. Lepas dia muncul balik. Tembak dia hilang. Lepas dia muncul balik. Okay. Okay. Tembak. Kena dia hilang. Lepas dia muncul balik. Okay. So cara nak buh markah dengan nak buh nyawa sama macam yang kucing tadi. Okay. Tapi konsep tu lain lah, ni tembak. Okay, dah backdrop, nak tukar kasih lawa sikit. Boleh lah pakai space. Pakai ni. Okay. Lepas tu boleh tambah sound, tambah markah. Okay. So, okay. Saya cukup lah ni, banyak dah benda ni. Okay. So, okay, ada soalan tak? Okey, cikgu-cikgu yang peserta boleh tanya soalan. Boleh tanya. Macam, tanyalah, tanya. Cik, Ya. boleh tunjuk coding rocket ship? Coding rocket ship boleh. Coding ni nanti saya share. Saya share. Sebab bila saya buat dalam online macam ni, okay, nanti saya dah, macam ni kan saya dah siap. Ni rocket ship punya coding. Excuse me, cikgu. Ya. Kalau macam kami nak buat macam satu permainan, bila kami tekan satu butang, kalau dia sama dengan satu butang yang dipaparkan, lepas tu nak tambah markah, macam tu boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Cara dia macam mana? Kalau nak buat menekan kan, game-game yang berkaitan dengan mouse kan, yang dia ada guna mouse kan untuk tekan kan. Betul tak? Dia macam game tu guna mouse kan, kita nak tekan benda kan. ya. Okey. Okey, kalau untuk mouse mouse dia macam ni tau. Saya tunjuk satu game. Saya tunjuk game tembak lah, game tembak guna mouse Okey, kita pergi ni, file, new. Okey, kucing tak nak. Okey, so untuk game, katakan ni contoh contoh ni game untuk menembak game menembak. So untuk game tembak ni kita nak tembak pakai mouse. So first kali kita I search your YouTube channel, sir. ya, my YouTube channel is Makerspace. Cik Syukri, unmute Ustaz. Cik Syukri unmute. Oh, unmute. Kenapa pula dia boleh mute automatic ni? Okay, unmute. Dah unmute. Okay, boleh dengar So, okay. So, YouTube channel saya Makerspace UTHM boleh search. Okay. So, untuk case ni kita kena buat satu, untuk tembak kan, kita kena ada aim kan. Kita kena ada aim So, untuk ada aim, kita buat satu aim yang ringkas lah. Okay, aim yang paling malas punya aim, buat bulat macam ni lah. Tu paling malas punya aim. Okay. So, kita buat. Okay, bila kita start lukis, kan, kita kena pastikan kita bila lukis tu, benda yang kita lukis tu, lepas tu kita kena buat kat tengah sebab ini akan jadi kita punya center point. Tengah macam ni. Okay. Okay. So, saya kena besarkan ni.
So color merah. Okay, so ini saya punya target. Ini very simple So coding dia, saya nak supaya bulat ni ikut saya punya mouse ni tau. Okay. So apa saya buat ialah, saya pergi dekat event. Cik Syukri, Ya, ya. mute tu. Dia auto. Saya rasa ada yang tekan mute all tu. Dia sebab dia macam auto. Okay, tapi tak apa, bagi tahu kalau termute. Okay. Sekarang ni saya nak buat supaya benda bulat kalau merah ni ikut saya punya mouse mana mouse saya gerak dia akan ikut. So apa yang saya kena buat ialah saya pergi dekat ini. Okay, when click. Kita ingat kita punya go to tadi. Go to ni banyak guna dia. Okay, kita pergi kat go to. Okay. Kita boleh pergi pada point to mouse pointer. Tapi jangan lupa dia mesti duduk dalam forever. Okay, tekan hijau. Silap, bukan point, go to katanya. Go to. Okay, buang ini. Mouse pointer. Okay, nampak dia ikut mouse saya. So ini satu cara untuk kita tembak benda-benda lah. Jadi kita boleh pakai sensing yang tadi, konsep yang sama punya tadi, sensing tu. Okay, satu lagi cara ialah kita boleh juga pakai contoh macam bear ni, tebu bear ni. Okay, so apa saya buat ialah, okay, saya boleh juga buat dekat coding bear ni, dekat dalam event ni ada satu benda yang nama dia when the sprite is clicked. Maknanya setiap kali saya klik bear ni, dia akan buat something. So apa yang saya nak tunjuk ialah bila saya klik bear ni, play sound je. Okay, saya klik. So pasti ada bunyi pop pop pop. Okay. Kalau tak mungkin saya buat benda lain lah yang boleh nampak kita buat inilah hello. Bila saya klik ni, nampak? Pakai ni when this sprite is clicked, untuk tekan-tekan tu kan, when this sprite is clicked. Okay, kalau nak compare dengan something, kita buat dalam ni. Sama tak dengan apa yang value yang kita nak compare. Kalau tak sama, tak payah buat apa. Kalau sama, baru buat something. Okay. Okay. Terima kasih. Sama. Okay, ada banyak game Kalau dalam Scratch ni, benda-benda yang projek-projek yang saya pernah buat sebelum ni, semua saya share. Ada 20 projek yang saya share So ada game tembak-tembak, game lompat-lompat, ada cara macam mana nak buat menu. Ada tembak sotong ada, nak guna custom sprite, nak buat game racing semua ada. Boleh tengok daripada sini. Mungkin boleh search saya punya ni lah, M Shukri dekat Scratch tu, nanti search pada M Shukri, nanti dia akan keluar pelik-pelik saya lah. Okay, benda ni share. Coding tu boleh ambil dah ubah sesuai. Tak ada masalah. Okay. Okay, ada soalan lagi tak? Tak. Ada okay, satu lagi soalan lah yang selalu saya dapat masa yang Johor punya kan. Saya tanya macam mana nak buat level Macam mana nak buat level. Okay, sebenarnya nak buat level tu simple sebab dia kena buat 3 level kan. So buat level tu simple. Contoh kita tengok projek yang kita dah buat tadi. Projek yang kita dah buat tadi ialah projek kucing lompat-lompat ni kan. Okay, kita tengok yang jahat ni Yang jahat ni, kalau kita lajukan dia akan jadi lagi susah kan. Okay. Jadi instead of kita pakai nilai yang statik macam ni, kita tukar dengan satu nilai pemboleh ubah. Nilai pemboleh ubah ni nama level katakan. Okay. Laju. Okay, laju. Okay. So instead of pakai 3, kita letak laju dekat sini. Okay. Jadi apa yang program kita buat ialah pada start main game tu, okay, laju tu kita set sebagai 5 lah. So bila laju tu 5, dia perlahan. Okay. Dan lepas tu kita buat markah.
Okey. Markah kita dekat yang ni. Change markah by 1. Okey. So kita buat dekat sini. If markah. Okey. Kita buat kat sini. Okey. Kita buat satu lagi. Okey. Kita letak if Okey, kita buat ni. If markah sama dengan 5. Maknanya dah makan 5 kali kan. So laju ni kita nak jadikan 2. Daripada 3 tadi kita nak tukar kepada 2. Sebab bila tukar kepada 2, dia akan jadi lagi laju. Okey. Set laju kepada 2. Okey. Dan jangan lupa ini dalam forever Okey. Kita tengok sekarang ni laju 5. Okey, saya makan 1, makan 2. Okey, sekarang laju jadi 2. Okey, laju jadi 2. Okey, tiba-tiba dia jadi laju. Okey, so kita kata ini level 2 lah. Lepas tu tambah satu lagi. Kalau markah lebih daripada 10, laju dia jadi 1. Maknanya dia akan jadi lagi laju. Okey, so itu cara yang paling mudah untuk kita buat beberapa level lah. Okey. Okey, cukuplah sampai sini lah. Pukul 4 dah. Kita tengok ada soalan tak Okey. Ada soalan tak? Cik Syukri, kita break untuk 3 minit. Boleh tak? Boleh. Break saat bagi Cik Syukri minum air dulu ke, rehat-rehat saat. Okey, dah bercakap dah hampir kepada 1 jam lebih ni. Mohon sekarang ni dalam masa 3 minit ini saya mohon teknikal akan berkongsikan slide yang mengandungi QR code untuk pendaftaran kehadiran pada hari ini. Jadi mohon Ustaz teknikal, saya serah moderator. Okey, nampak tak untuk link pendaftaran ni? Nampak. Okey. Boleh ambil link pendaftaran ni dahulu. Okey, boleh ambil QR code, okey, ataupun snapshot dulu. Okey, dan ataupun type in terus, okey, untuk link pendaftaran ini. Okey. Okey, dalam link pendaftaran ni, okey, adalah untuk kehadiran kita untuk bengkel hari ini. Okey, ada jadi soalan mohon boleh. Semua yang hadir, mohon semua yang hadir untuk scan link pendaftaran pada petang ini. Okey. Jangan lupa mute. Okey, sekiranya ada soalan sila angkat tangan. Kita ada butang respon di atas, angkat tangan, kemudian kita akan jemput untuk bertanyakan soalan kepada Cik Syukri. Kemudian link untuk pendaftaran ini akan ditutup selepas tamat bengkel ini lah. Jadi minta tolong yang mana kita sekarang tengah break 3 minit, yang mana Cik Heli tunjuk balik saat. Okey, baik, link pendaftaran tadi ni. Okey, mohonlah peserta pilih sama ada peserta adalah guru, murid ataupun waris. Okey, mohon untuk mendaftarkan diri ke dalam bengkel ini. Terima kasih. Saya akan tutup link pendaftaran pada jam sekurang-kurangnya 4.30 lah, ataupun apabila dah tamat tempoh bengkel ini. Saya dapat CJ tak? Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Adik Irfan kot yang tanya tadi tu. Okey, baik. Sekiranya email yang diberikan adalah betul, nanti cuba cek email, bagi email MOEDL. Okey, sijil digital akan sampai nanti nah. Pastikan, okey, saya mohon jasa baik. Pastikan
tuan-tuan, puan-puan, anak-anak murid memasukkan data ataupun maklumat yang tepat lah. Saya tak nak nanti apabila sijil digital sampai ke email tuan-tuan, puan-puan, nama tak betul, okey, ataupun alamat address email MOE pun tak betul, jadi peserta tak dapat sijil digital pada hari ini. Jadi pastikan, okey, semua maklumat yang diisi adalah tepat. Okey, baik. Saya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang hadir, anak-anak murid yang hadir pada hari ini, sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan Scratch, boleh screenshot ataupun boleh tembak imbas QR code yang ada di depan ni untuk bertanyakan direct kepada Dr. Syukri nanti. Okey, link ini boleh terus kepada Dr. Syukri, daripada Cik Syukri. Jadi Cik Syukri akan tolong jawabkan soalan-soalan yang ada daripada murid-murid di negeri Kedah. Okey, baik. Saya dapat lihat di sini ada beberapa orang dah angkat tangan. Saya panggil seorang-seorang lah. Dania Darwish. Silakan Dania Darwish. Tak ada. Okey, baik. Di sini Wisangga Suresh. Silakan. Yang angkat tangan Wisangga Suresh. Link pendaftaran mana? Tak tahu. Link pendaftaran, teknikal. Tunjuk balik link pendaftaran tadi. Okey, dapat dah? Tak mana? Tak tahu, saya cari tak jumpa. Ya, ada dekat skrin. Tak ada lah skrin saya. Skrin siapa tu? Ada tengah dipaparkan sekarang ni, link pendaftaran bengkel. Ada bawah dapat. Kat bawah. Okey. Okey. Ada soalan boleh angkat tangan, tak ada masalah. Gaussian Suzy. Saya tak pasti Suzy. Ya, silakan. Saya nak tanya, saya cikgu, jadi adakah kursus ni direkodkan dalam SPL KPM tu ke macam mana? Ya, direkodkan. Dah dimaklumkan memang akan direkodkan. Pastikan cikgu bagi email dan juga nanti teknikal akan berhubung untuk minta nombor IC. Maksudnya yang ni direkodkan oleh pihak penganjur lah ya? Ya, betul. Pihak JPL yang akan isikan. Cikgu jangan risau. Okey, terima kasih. Sama. Soalan lain? SPL KPM untuk guru-guru semestinya ada bengkel selama 2 jam. Okey, yang mana yang hadir hari ini, okey, kita akan tembak sijil digital kepada semua peserta melalui email. Jadi pastikan email, nama yang diberikan adalah tepat. Okey, pihak saya tak bertanggungjawab sekiranya cikgu-cikgu, murid-murid, waris beri maklumat yang tidak tepat sebab kita akan ikut pada borang pendaftaran. Ya, Cikgu Hua, atau Hua saja nama dia. Silakan. Encik, boleh tak papa sekali lagi, saya tak dapat ni apa untuk link pendaftaran kehadiran. Masih. Tengah dipaparkan, Puan? Saya tak tahu macam mana, tak tunjuk kat laptop saya. Sama juga, saya pun duk cari tak jumpa. Ya, saya juga Encik, atau boleh tak masuk dalam grup Telegram tu, nanti masa tutup dia tepi, boleh? Telegram helpdesk. Boleh. Encik boleh letak dekat chat. Apa tak? Sebab sekarang untuk makluman para peserta, tuan-tuan puan-puan, tim teknikal sekarang tengah presenting. Encik, sekarang boleh nampak? Sekarang baru nampak. Okey.
Okey, baik. Tak apa. Kita bagi masa cikgu-cikgu, anak-anak murid, waris-waris kita bagi masa untuk mendaftar, jangan risau. Kita akan pasal benda ni sekejap. Kita bagi ruang untuk Cik Syukri rehat sekejap. Okey. Saya buka lagi 2-3 minit. Okey. Just simple saja borang tu pun. Detail-detail yang diperlukan. Sekiranya para peserta, guru-guru waris dan juga anak murid mempunyai soalan, boleh angkat tangan. Tan, recording meet ni nanti nak tengok kat mana? Recording nanti saya akan masukkan dalam page unit pembangunan bakat murid STEM. Alamat dia adalah facebook.com/STEM Kedah. STEM Senang je. Kedah ha. Ya, STEM, STEM, lepas tu Kedah, huruf kecil semua. facebook.com/STEM Kedah. Nanti dia akan pergi dekat page apa STEM Kedah tu lah. Facebook lah. Ya. Facebook lah kan? Ya, di Facebook, betul. Tak, sebab tadi masuk dah sekerak jalan, tak tahu Faham. Ada masalah teknikal. Saya dah minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Yang mula tu setengah jam tak ada apa. Ya. Lepas tu saya mohon maaf atas kesulitan yang berlaku tadi. Sepatutnya link, walaupun ada 2-3 link yang berbeza, patutnya dibawa ke satu room yang sama. Tetapi tak tahu kenapa ada masalah tadi. Tadi saya mewakili tim teknikal, mohon ampun, minta maaf sangat-sangat. Dan saya akan share, sebaik kata habis, secepat mungkin saya akan share dalam page unit pembangunan bakat murid nanti. Okay, Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya tu?